Indah berbalam, si awan petang berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Selawat serta salam ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW, ahli keluarganya serta para sahabat baginda yang terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapatlah kita bersama-sama menjalankan sesi Forum Pendidikan Islam Kolej Matrikulasi Johor tahun 2022 walaupun negara kita masih tidak dapat beroperasi secara fizikal akibat penularan virus yang dikenali sebagai COVID-19 ini. Para hadirin yang dihormati, marilah kita bersama-sama mengikuti SOP yang telah diberikan oleh kerajaan untuk mengurangkan penularan COVID-19 ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak cantik lagi bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk Forum Pendidikan Islam kita pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini adalah berkisar tema isu-isu syariah semasa yang menjadi topik bualan bagi setiap masyarakat di Malaysia, iaitu derma organ. Sebagai makhluk yang diamanahkan oleh Allah SWT untuk mengimarahkan muka bumi, manusia seharusnya memanfaatkan akal fikiran yang dianugerahkan oleh Allah SWT bagi menyelesaikan sebarang masalah dan cabaran yang dihadapi. Ini termasuklah mengenai merawat penyakit. Dengan perkembangan pesat dalam bidang perubatan moden, pelbagai kaedah telah dilakukan untuk merawat berbagai penyakit. Salah satunya ialah rawatan pemindahan organ yang terbukti berjaya merawat pesakit-pesakit yang menghidap masalah kegagalan organ seperti hati dan buah pinggang. Usaha merawat penyakit ini bertepatan dengan hadis sahih daripada Usamah ibn Syarif. Beliau berkata, sekumpulan orang Badawi berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah kami mendapatkan rawatan?" Baginda menjawab, "Ya boleh wahai hamba-hamba Allah, dapatkanlah rawatan kerana sesungguhnya Allah tidak menurunkan sesuatu penyakit melainkan Dia menentukan pula untuknya penyembuhan atau ubat kecuali satu penyakit." Mereka kembali bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah penyakit itu?" Baginda bersabda, "Penyakit tua." Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam mengenai topik perbincangan kita, marilah kita bersama-sama berkenalan dengan kedua ahli panel kita pada hari ini. Bak kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Baiklah, yang terlihat segak lagi bergaya pada hari ini, iaitu saudara Muhammad Zikri bin Hamidun yang merupakan ahli panel pertama. Selamat datang saudara. Apa khabar? Terima kasih kepada saudari moderator. Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Seterusnya yang merupakan ahli panel kedua kita yang terlihat begitu manis dan cantik pada hari ini, iaitu saudari Nurul Fatihah binti Abdul Rashid. Selamat datang saudari, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik buat saudari. Memandangkan kita telah berkenalan dengan kedua ahli panel kita yang bergaya lagi bijaksana, marilah kita berbalik kepada topik utama yang menjadi perbincangan kita pada hari ini, iaitu derma organ. Sidang hadirin yang dikasihi Allah SWT, saya yakin sidang hadirin pasti mengetahui apa itu derma organ. Namun, apakah sebenarnya program derma organ dan sejauh manakah pendedahan mengenai konsep program derma organ ini diberikan kepada masyarakat pada zaman kini? Bagi menjawab soalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama kita. Mohon saudara Zikri untuk memberikan penjelasan mengenai definisi atau konsep derma organ ini. Silakan saudara. Terima kasih kepada saudari moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sidang hadirin yang dihormati, definisi derma organ ialah proses mendermakan bahagian tubuh badan seseorang untuk transplant selepas dia meninggal dunia.
Transplantasi, iaitu pemindahan organ, adalah suatu pembedahan yang melibatkan pertukaran organ atau tisu yang mengalami kegagalan fungsinya dengan organ atau tisu yang berfungsi dengan lebih memuaskan daripada seorang penderma yang telah meninggal dunia. Dengan cara ini, maka kehidupan penerima organ atau tisu itu akan menjadi lebih selesa dan sempurna serta nyawanya akan terselamat. Pendermaan organ dan tisu adalah satu amalan kemanusiaan yang mulia. Sidang hadirin, demikian merupakan penjelasan mengenai konsep derma organ yang sangat menarik dan terperinci daripada ahli panel kita yang pertama. Seterusnya, saya menjemput ahli panel kita yang kedua, Saudari Fatihah, untuk memberikan penjelasan tentang apakah kepentingan derma organ ini di dalam dunia perubatan moden kepada masyarakat. Silakan Saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada moderator, ahli panel dan hadirin yang dihormati. Terima kasih saudari moderator. Sedar atau tidak, sebenarnya derma organ ini terdapat banyak kepentingan dalam dunia perubatan moden masyarakat. Jika sebelum ini, masyarakat kita tiada harapan untuk meneruskan hidup jika menghidapi kegagalan fungsi organ, Alhamdulillah, dengan wujudnya inisiatif yang lebih moden ini, iaitu derma organ, semakin ramai masyarakat kita yang bersemangat meneruskan hidup. Kita juga tidak dapat menafikan bahawa inisiatif ini sedikit sebanyak mengurangkan beban pesakit untuk menjalani kehidupan seharian. Seterusnya, derma organ ini dapat mengurangkan kadar jenayah di negara ini seperti jenayah jual beli organ. Semua sedia maklum bahawa jual beli organ adalah dilarang sama sekali untuk mengelakkan berlakunya jenayah seperti ini di mana orang ramai berebut-rebut mendapatkan organ untuk dijual kerana nilainya yang terlalu tinggi. Terima kasih saudari atas penjelasan yang cukup jelas berhubung dengan kepentingan derma organ ini di dalam dunia perubatan. Banyak sekali rupanya kepentingan program derma organ ini kepada dunia perubatan. Saya yakin dengan program derma organ ini pasti dapat membantu ramai masyarakat yang memiliki penyakit berbahaya untuk bertahan hidup di muka bumi Allah ini seperti sedia kala tanpa rasa sakit. Mendengar kepentingan-kepentingan yang diungkapkan, saya pasti program derma organ ini pasti memiliki banyak kelebihannya, bukan? Oleh itu, saya mempersilakan ahli panel pertama kita, Saudara Zikri, untuk menjawab dan memberikan penerangan yang lebih mendalam bagi persoalan ini. Program derma organ sudah pasti mampu memberi banyak kepentingan kepada semua masyarakat. Antaranya ialah mampu memupuk semangat masyarakat untuk menerima organ mereka setelah mereka meninggal dunia. Dengan ini, banyak pesakit dapat diselamatkan apabila ramai yang ingin menjadi penerima organ. Selain itu, program derma organ mampu membuat diri kita untuk sentiasa menjaga kebersihan agar organ kita sentiasa dalam keadaan yang sihat, bersih dan baik. Dengan ini, organ kita mampu didermakan kepada orang yang lebih memerlukan. Program ini juga akan mengingatkan kita kepada semua agar selalu berlaku baik kepada semua orang selagi masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Saudari moderator, izinkan saya menyuarakan pendapat tambahan saya berdasarkan ulasan saudara Zikri sebentar tadi. Silakan Saudari Fatihah, kita masih lagi membincangkan tentang kebaikan yang boleh diambil daripada program derma organ ini. Saya ingin menyuarakan pendapat saya walaupun program derma organ ini terdapat banyak kebaikan, namun kita juga tidak boleh memandang enteng terhadap keburukan menderma organ ini. Antara keburukan derma organ ialah penderma organ akan menghadapi banyak risiko tinggi sepanjang pemindahan organ ke badan pesakit. Contoh risikonya ialah jangkitan paru-paru, saluran kencing dan luka pembedahan. Risiko mendapat jangkitan paru-paru boleh diatasi melalui cara pernafasan yang betul. Selain itu, pendarahan kadang-kala boleh berlaku. Sekiranya pendarahan berlaku, penderma mungkin perlu mendapatkan transfusi darah. Oleh itu, pesakit perlu memahami risiko transfusi darah. Apa yang saya terangkan tadi ialah
Contoh risiko yang penderma perlu hidapi sepanjang proses pembedahan. Bagaimana pula dengan kehidupan penderma selepas itu? Izinkan saya menambah seberapa keburukan lagi. Keupayaan penderma akan berkurang. Mereka tidak dapat menjalani kehidupan seperti sedia kala. Contohnya, jika penderma mendermakan buah pinggang mereka, mereka tidak boleh membuat aktiviti lasak seperti mendaki gunung, bersukan. Kemudian mereka juga harus mengawal pemakanan mereka kerana buah pinggang mereka yang hanya tinggal sebelah sahaja. Oleh itu, saranan saya kepada mereka yang berniat nak menjadi penderma organ, fikirlah masa-masa. Kamu bukan sahaja menderma organ kamu, malah kamu menderma sekali sebahagian hidup kamu. Terima kasih kepada kedua ahli panel kita kerana sudi berkongsi pendapat satu sama lain berhubung dengan program derma organ ini. Saya begitu tertarik dengan pendapat kedua ahli panel kita yang begitu semangat ketika menyuarakan pendapat masing-masing mengenai derma organ ini. Seperti yang diketahui umum, derma organ merupakan proses pemindahan organ dan tisu yang membabitkan suatu pembedahan yang bersih dan suci hama. Pembedahan ini dijalankan oleh pakar bedah yang berpengalaman dan tidak akan menjejaskan rupa dan bentuk tubuh penderma. Selepas pemindahan organ selesai dilakukan, luka daripada pembedahan akan dijahit dengan sempurna dan jenazah penderma tidak akan mengalami apa-apa kecacatan fizikal. Kita amatlah ketahui proses derma organ ini amatlah dilakukan dengan penuh hormat dan tertib. Namun, masih sahaja ada beberapa masyarakat yang masih menganjurkan bantahan mereka mengenai proses derma organ ini. Persoalannya, sejauh manakah program derma organ ini dapat diterima oleh masyarakat Malaysia pada masa kini? Oleh itu, saya mempersilakan ahli panel kedua kita untuk menerangkan lebih lanjut tentang program derma organ ini. Dipersilakan. Baiklah saudari moderator, akan saya teruskan. Pada pendapat saya, program derma organ ini sangat mendapat sambutan hangat dari masyarakat kita. Mengapa saya berkata demikian? Hal ini kerana saya telah banyak lihat di sosial media, masyarakat kita sudah ramai daftar untuk menjadi penderma organ dan berikrar untuk menderma organ ketika mereka sudah meninggal dunia. Antara organ yang boleh didermakan ialah hati, kulit dan ginjal. Masyarakat kita sudah mula sedar dengan kepentingan program derma organ ini dan membuat keputusan yang bijak untuk menyemarakkan program ini dengan memberi sokongan yang padu. Namun, saya juga tidak dapat menafikan bahawa program derma organ ini boleh tahan mendapat tentangan dari sesetengah pihak. Mereka kelihatan tidak yakin dengan prosedur pembedahan pemindahan organ yang dijalankan oleh kerana peluang penderma untuk bertahan hidup juga sangat tipis ketika proses pembedahan. Terima kasih saudari Fatihah, ahli panel kita yang kedua. Saya amat tertarik dengan informasi yang diberikan oleh saudari tentang sejauh mana derma darah ini diterima oleh masyarakat. Masyarakat haruslah mengetahui betapa pentingnya derma organ ini bagi pesakit-pesakit yang memiliki masalah kegagalan organ. Memandangkan hukum penerimaan organ ini tidak dibincangkan secara khusus dalam sumber utama hukum sebagai seorang Muslim iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, ramai masyarakat masih menganggap penerimaan organ ini adalah haram dan tidak boleh dilakukan oleh setiap Muslimin dan Muslimat. Bolehkah ahli panel pertama kita menjelaskan hukum dan fatwa-fatwa yang terdapat di Malaysia ataupun di luar negara dengan lebih terperinci mengenai persoalan ini? Dipersilakan saudara. Al-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat berkata, sesungguhnya kebaikan dan keburukan berbeza. Tidak dapat dikatakan bahawa padanya kebaikan sahaja, kerana kebaikan itu tetap ada bercampur dengan suruhan atau kerumitan, sama ada sedikit atau banyak. Apa yang kita fahami adalah sesuatu itu mempunyai kebaikan atau keburukan. Penentunya adalah bergantung kepada apa yang terlebih padanya. Jika yang melebihi adalah jenis kebaikan, maka keadaan biasa menghukum segala kebaikan.
Tetapi jika keburukan yang lebih berat, maka mengikut keadaan ia adalah keburukan. Oleh itu, hendaklah melihat yang mana lebih berat daripada kedua keadaan itu. Dalam isu ini terdapat dua pandangan. Pertama, iaitu diharuskan. Ulama telah mengeluarkan fatwa bahawa pemindahan organ manusia yang sudah mati kepada hidup akan memerlukan adalah diharuskan dengan 4 syarat. Yang pertama, hendaklah orang yang diambil sebagai anggotanya telah mengizinkannya sebelum mati dan dia adalah seorang yang berakal waras, sudah balik dan tidak ada paksaan atau telah diizinkan oleh walinya sebelum kematian. Yang kedua, hendaklah terbukti dan meyakinkan bahawa pemindahan itu akan berhasil pada umumnya. Yang ketiga, hendaklah dipastikan bahawa pemindahan itu semata-mata untuk berubat dan bukan untuk maksud dan tujuan lain. Tidak ada unsur kontrak jual beli dalam pemindahan organ tersebut. Yang kedua, hukumnya adalah diharamkan. Surah Al-Baqarah ayat 195, maksudnya, belanjakanlah, yakni harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mencampakkan diri ke dalam lembah kebinasaan. Seseorang yang tabarruk dengan sebahagian anggota jasadnya boleh membawa kepada kebinasaan, dan ini bukanlah dituntut. Perkataan tahlukah dalam ayat ini merupakan lafaz umum untuk melindungi semua perkara yang membawa ke arah itu. Justru memotong anggota diri sendiri menunjuk ke arah hilangnya manfaat dan membawa kebinasaan. Menyokong ayat ini dengan kaedah pengajaran diambil dengan umum lafaz, bukan sebab yang khusus mengikut takrifan ulama usul. Terima kasih saudara Zikri, ahli panel kita yang pertama, atas penjelasan yang diberikan mengenai hukum dan fatwa mengenai pendermaan organ ini. Banyak perkara baharu yang dapat saya dan tentu sahaja sidang hadirin ketahui akan penjelasan yang diberikan. Ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati, demikian tadi perbincangan menarik berhubung dengan bagaimana pendermaan organ diterima oleh masyarakat Islam dan sedikit fatwa mengenai pendermaan organ ini. Seterusnya, sebelum mengakhiri perbincangan, saya ingin mempersilakan kedua ahli panel kita untuk merumuskan topik perbincangan kita pada hari ini. Silakan ahli panel kita untuk membuat rumusan. Saudari moderator, izinkan saya memulakan rumusan perbincangan kita. Silakan saudara. Berdasarkan perbincangan kita tadi, sudah pasti pengorbanan seseorang untuk menemukan organnya adalah begitu tinggi dan tidak ternilai harganya. Ia adalah bukti keprihatinan penerima organ dan warisnya terhadap kesukaran dan keperitan hidup yang dialami oleh insan yang lain. Malah, dengan menemukan organ selepas kematian, lebih ramai nyawa yang mampu diselamatkan. Kepentingan menjaga kesihatan juga adalah amat utama. InsyaAllah, dengan penjagaan tersebut, maka dapat menghindari pelbagai penyakit yang boleh menyebabkan kegagalan organ. Di samping itu, penjagaan kesihatan yang baik akan memastikan organ masih berfungsi dengan baik, supaya boleh didemakan kepada mereka yang amat memerlukan. Terima kasih kepada ahli panel pertama. Mari kita dengar pula rumusan daripada ahli panel kedua kita. Silakan saudari. Baiklah, sama-sama moderator. Berdasarkan perbincangan kita tadi, saya dapat rumuskan bahawa sudah terang lagi bersuluk program derma organ ini lebih banyak kebaikan dari keburukan. Sudah saya nyatakan keburukannya dan ahli panel satu juga telah menjelaskan kebaikannya sebentar tadi. Masyarakat kita boleh menilai sendiri apa yang terbaik untuk mereka. Pilihan di tangan mereka. Di samping itu, pengorbanan penderma organ juga amat dipandang tinggi dan mulia. Mereka sudah menderma harta mereka yang paling bernilai, iaitu organ mereka sendiri. InsyaAllah, pengorbanan mereka ini juga akan dihargai oleh Yang Maha Besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pasti penerima organ juga sangat berterima kasih terhadap pengorbanan penderma. Di sebalik program derma organ ini, marilah kita mengambil iktibar supaya sama-sama menjaga kesihatan organ masing-masing. Baik penderma atau penerima, masing-masing ada risiko yang perlu dihadapi.
Namun, kita boleh pilih untuk mengelak mengambil risiko dengan memelihara kesihatan organ kita. Terima kasih Saudari Fatihah atas rumusan yang diberikan. Baiklah, bagi meneruskan forum kita yang berbaki beberapa minit saja lagi, saya buka persoalan tetap perbincangan kita pada hari ini kepada sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai persoalan yang ingin saya tanyakan kepada ahli panel 1. Adakah menderma organ sama seperti menyeksa mayat? Untuk menjawab persoalan kita pada hari ini, saya mempersilakan ahli panel pertama kita untuk memberikan penjelasan yang mendalam untuk soalan ini. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Dalam isu seperti ini, ada sedikit perbezaan. Memang dari asalnya dalam nas hadis Rasulullah menyebut memecahkan mayat itu sama seperti memecahkan orang yang hidup. Akan tetapi, dalam isu ini, pendermaan organ adalah isu berkenaan dengan pengecualian dalam bentuk memberi pertolongan kepada seseorang. Jadi, saya melihat dalam isu seperti ini, walaupun mereka menjadi hujah kepada mereka-mereka yang tidak membenarkannya, tetapi bagi mereka yang membenarkannya, mereka menggunakan beberapa kaedah dan nas-nas yang lain. Lalu, jika tujuannya adalah untuk kebaikan dan untuk menyelamatkan, jadi ianya tidak termasuk dalam penyiksaan mayat. Dari sudut hal seperti ini, kebanyakan ulama' dan majma'-majma' fatwa lebih cenderung kepada pendapat bahawa keharusan pendermaan organ. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sarah hendak bertanya, apakah hukum kita sebagai orang Islam untuk menerima organ daripada orang yang bukan Islam? Sekian, terima kasih. Untuk soalan kedua pula, saya mempersilakan ahli panel kedua kita untuk menjawab persoalan ini. Waalaikumsalam. Terima kasih atas soalan yang diberikan dan izinkan saya menjawab persoalan tersebut. Menurut Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, tidak ada larangan untuk memindahkan organ seseorang yang bukan beragama Islam kepada tubuh seseorang yang beragama Islam. Katanya ini sebab anggota seseorang itu tidak bersifat Islam atau kufur. Sebaliknya hanya alat yang digunakan oleh manusia untuk melaksanakan tuntutan akidah dan manhajnya dalam kehidupan. Apabila sesuatu bahagian anggota berpindah daripada seorang non-Muslim ke seorang Muslim, maka anggota tersebut menjadi sebahagian daripada tubuh badan Muslim tersebut. Seterusnya, anggota tersebut digunakan untuk menunaikan tanggungjawabnya seperti yang diperintahkan oleh Allah. Saya harap pernyataan ini sudah cukup untuk menjawab persoalan saudari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai persoalan hukum menderma organ, saya sebagai panel 2 akan menjawab persoalan tersebut. Hukum menderma organ ketika hidup asalnya ialah haram, tapi boleh derma if darurat. Contohnya, ada orang tu memang perlukan buah pinggang untuk teruskan hidup, dan kita sebagai orang yang ada buah pinggang sihat ni, bolehlah dermakan dengan syarat organ kita nak derma tu tak mencacatkan kita. Contohnya, derma buah pinggang dibolehkan sebab kita boleh hidup dengan sebelah buah pinggang je tau. Tapi kalau kita derma mata, kaki dan sebagainya yang boleh buat kita cacat sampai tak boleh nak mengerjakan ibadah, nak buat kerja itu ini semua susah, so tak boleh. Selain itu, syarat lain ialah kita kena sedar yang bermaksud organ kita diderma atas persetujuan kita sendiri dan dalam keadaan sedar, bukan diberi bius dan dipaksa derma. Okey, itu sahaja penjelasan dari saya. Harap faham. Terima kasih kepada Ustazah atas soalan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kisah viral berkaitan isu derma organ yang terdapat di Malaysia, dapat saya ceritakan satu kisah yang menyayat hati kepada semua. Beliau, iaitu Wan Muhammad Hafizam, merupakan hero penderma organ yang tak ditendang. Ketulusan lelaki ini yang telah mendermakan 30% organ hatinya kepada anak kecil 23 tahun lalu telah menyentuh hati rakyat Malaysia. Dengan izin Allah, anak itu mampu meneruskan kehidupannya seperti biasa. Beliau telah menjadi bukti paling signifikan bahawa penderma hati mampu menjalani kehidupan seperti biasa
Dan hal itu menangkis pandangan skeptikal orang ramai kononnya golongan yang bernama hati akan berdepan dengan implikasi yang tidak elok. Beliau lahir dari keluarga yang susah. Walau bagaimanapun, beliau sentiasa membangkitkan jiwanya untuk sentiasa membantu. Walaupun merentas kekangan keuangan 23 tahun yang lalu, beliau dengan berbesar hati menemukan hatinya kepada pesakit bengkak hati adik Muhammad Afif Ikmal Muhammad Zaini pada ketika itu. Kisah beliau telah membuat kita sedar bahawa menderma organ mampu menyelamatkan nyawa seseorang dan mampu memberi peluang kepada kita untuk membantu sesama lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai persoalan hukum menderma organ kepada orang jahat pula, sebagai panel 2, saya akan menjelaskan dengan lebih terperinci tentang hukumnya. Kalau kita derma organ, contohlah derma buah pinggang dekat seorang pesakit ni, dan bila dia dah sihat, dia pergi buat kejahatan macam merompak, menyamun dan bermaksiat, maka kita tidak berdosa. Cuma dia yang berdosa, sebab kita derma organ tu niat kita nak bagi dia sihat, melainkan kita ada niat nak derma sebab nak join dia buat kejahatan sekali. So kita pun berdosa. Itu saja, harap jelas. Terima kasih saya ucapkan atas persoalan yang telah diajukan oleh hadirin yang dikasihi, serta terima kasih juga kepada para panel yang sudi mendengar dan memberikan penjelasan yang singkat namun padat kepada persoalan-persoalan yang ditanyakan tadi. Demikian tadi berakhirnya rumusan perbincangan daripada kedua ahli panel kita tentang pendermaan organ. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah telah meletakkan pengorbanan jiwa raga pada peringkat yang tertinggi sekali daripada 10 jenis pengorbanan yang beliau sebutkan dalam Madarij Al-Salikin. Dan penderma organ juga boleh dikategorikan di bawah pengorbanan jiwa raga yang seperti dinyatakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini. Hal ini kerana penderma sanggup menderma organ kepada pesakit yang memerlukan walaupun ia tahu harapan untuk kembali pulih adalah tipis. Pendermaan organ ini juga mampu untuk melahirkan masyarakat dan individu yang mempunyai rasa tanggungjawab untuk membantu satu sama lain tanpa mengira latar belakang, agama, bangsa, pangkat dan harta. Oleh itu, sidang hadirin yang dihormati, janganlah kita terlalu taksub dan percaya tentang berita yang tidak sahih mengenai pendermaan organ ini. Kerana pendermaan organ ini telah terbukti mempunyai banyak kepentingan dan kelebihan. Ingat, tidak sahih, jangan kongsi. Terima kasih kepada kedua ahli panel kita yang sudi hadir untuk membicarakan tentang derma organ ini. Semoga forum ini menjadi petunjuk agar masyarakat tidak lagi mempercayai atau menyebarkan berita-berita palsu mengenai derma organ ini. Harapan saya agar forum ini mampu memberikan informasi yang bermanfaat buat semua hadirin yang saya hormati. Sidang hadirin yang dihormati, bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Saya mewakili semua ahli panel ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum kita pada kali ini. Saya mohon mengakhiri bicara ini, selanjutnya mohon mengundurkan diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.